Yo, what's going on YouTube? Selamat datang guys ke Jogaror TV EPL Game Week ke-35. Setelah lama kami cuti raya. Selamat Hari Raya juga kepada semua viewer Jogaror. Aku tengok jalan pun jam hari tu. Memang tak sempat kot hampa nak tengok YouTube kan. Semua duduk sibuk kat atas jalan jam pun semua. Now we are back. Tapi Zaid tak ada sebab wife dia baru balik pada Indon. So kami bagi masa untuk mereka spend time together. Game Week ke-35, aku nak start dengan Liverpool versus Spurs dulu lah. Aku rasa kedua-dua game ni ada big effect untuk top 4 battle dan juga untuk Premier League title kan. So Liverpool aku rasa season yang sangat solid lah bagi mereka kan. 3 cup competition mereka masuk, ketiga-tiganya masuk final. Satu dah menang dah, satu lagi FA Cup 15 Mei 14 Mei akan main final, dan satu lagi Champions League final. Tapi aku tak tahu macam mana dia boleh terciduk lah dengan Spurs. Sebab yalah kita fan Arsenal kan. Kita mesti ni kita harap kat Liverpool ni. Kita harap kat Liverpool nak kalahkan Spurs. Lain kali nasib baik draw. Sebab aku rasa Spurs boleh nak menang tau game tu. Betul. So hang rasa apa taktikal Spurs yang membuatkan depa solid lah game big team? Dia actually bagi aku Spurs ni pakai taktikal sama setiap game. Tapi depa punya front three dengan taktikal Conte, wingback Conte ni, depa thrive dekat tim yang main highline. Depa main macam Liverpool memang hang tengok aku rasa dalam 10 meter, 5 meter je depa duduk dekat tengah-tengah line tu kan. Memang high gila dia main. Sebab tu bila Spurs lawan dengan low block team, depa struggle nak scoring. Tengok lawan Burnley depa kalah, tu ada lagi tim-tim yang depa kalah seri, depa drop point. Tapi dengan Liverpool hang tengok depa create banyak chances, senang gila. Kalau hang tengok Son macam mana dia boleh buat run, Sesenyo macam mana dia buat run, Kim macam mana buat run. Benda macam tu bagi Liverpool vulnerable lah. And tambah plus, cuma yang plus Spurs malam adalah mereka defensively sangat-sangat good lah. Sebab tu yang Liverpool struggle nak cucuk mereka, struggle nak score goal. Dapat score goal pun daripada deflection shoot Diaz, deflection Bentancur masuk goal kan. Kira aku rasa luck menyebelahi Liverpool masa tu. Sepatutnya Spurs boleh score banyak lagi. Cuma tu lah, mereka lack of attacking threat, bukan attacking chances, possibility nak score tu mereka tak ambil lah Spurs kan. Tapi in the end one on one aku rasa fair result untuk Spurs. Mereka tak out of top 4 lagi. Kalah lagi teruk kan. Kalah dia macam ni lah. Kalau mereka kalah dengan Arsenal, mereka kalah sama lah. Mereka tak boleh agak seri kalah dengan Arsenal habis agak. Tapi kalau mereka menang Arsenal, aku rasa possibility mereka akan layak dengan ni walaupun Arsenal ada 1 point lagi Kalau mereka kalah masa tu dah extra 2 point lah kan. So aku rasa big result untuk Spurs, dapat seri dekat Anfield pula tu. Cuma select dekat Liverpool lah, tak syok lah. Sebab sekarang ni dah 2 point dah beza dengan City. Cuma tu lah, Liverpool aku rasa mereka pun fill in strong team semalam dengan Diaz apa semua, Salah apa semua. Memang mereka pergi ke Anfield tu untuk fight lagi untuk quadruple punya dream. Tapi tengok macam hujung-hujung tu tengok fan Liverpool pun banyak dah belah awal apa semua. Sebab kecewa aku sebab quadruple tak mungkin dapat. Tapi aku rasa still in game. City boleh slip bila-bila masa kan. Tapi 2 point tu 2 point dah sekarang, 3 point. Maknanya City boleh kalah sekali City boleh kalah sekali. So 3 point tu adalah massive. Bukan massive lah, maksudku gap yang sangat kecil untuk Liverpool nak kejar lagi. Tak ada masalah. Tapi tadi macam cakap fan balik awal apa semua kan. Hang boleh nampak kekecewaan tu bukan muka fan saja, kat muka player sendiri. Betul. Habis game tu Van Dijk macam ni lah apa semua. Sebab mereka expectation mereka adalah untuk push City menang setiap game sampai penghujung season lah kan. Tapi sampai press conference Klopp kata dia beritahu kat player dalam dressing room, kenapa hampa sedih macam hari ni ada funeral kan, macam ada orang mati apa semua kan. Relax lah, macam season tak habis lagi apa semua. Betul. Tapi aku rasa deep down mereka rasa it's very hard lah untuk kejar City lah, susah lah. Tapi tu lah Klopp kena naikkan mentality mereka balik lah. Sebab aku tahu, sebab bila hang kalah macam ni, hang rasa macam dah jauh daripada City. Takut lagi hang nak FA Cup final lagi dengan Champions League final lagi, takut tak sedap nak main kan. Aku rasa Liverpool jangan ambil result ni sebagai macam teruk. Reason bagi aku season ni dah mantap gila. Memang mantap. Tapi tu lah, bila cakap pasal season mantap kan, tim Liverpool ni dah berapa season dah compete dengan City at the top level. Aku rasa tim Liverpool ni deserve to win more. Mantap. Macam hang
fight dengan City gila-gila, tapi at the end hang kalah 1 point dalam Liga. Aku rasa team ni deserve more trophies. So kalau hang rasa macam tak boleh menang EPL tu, hang better go for FA Cup dengan Champions League lah. Memang dia pun deserve more trophies lah, macam Carragher cakap aku rasa dalam CBS Sport kot. Okay, post match conference kan, Klopp komen sikit pasal team Spurs. Dia kata dia tak suka lah team macam ni kan, team yang defensif. Dia tak minat style macam ni. Dia kata team macam Conte ke, team macam Atletico, dia pun boleh make it work, tapi itu bukan style dia lah. So team Conte aku rasa Ben Davies cakap lepas game tu, dia kata Conte ni memang very detail person. Even untuk match Liverpool tu dia pada prepare seminggu dah untuk defense macam tu. So credit lah, nampak macam Romero defensively very solid dengan kasak dia, dengan every header aku rasa dia menang. Lepas tu banyak dia block shoot daripada Liverpool. Dan aku rasa Emerson Royal kot kan, Emerson Royal one of the best performance dia dalam game tu defensively lah. Defensively. So masalah Spurs ni against team yang even Klopp pun dah tahu dah, lawan dengan Liverpool dia tahu Spurs akan buat apa. Liverpool main highline, sebab tu dah bagi Konate main kan, Konate laju. Spurs dia tahu lah Spurs akan attack macam mana. In fact dalam first half Liverpool memang berjaya contain Spurs. Dia punya pressing tu memang betul-betul bagus. Tapi macam ni lah, Son dengan Kane ni bila terlepas memang susah. Memang habis. Dan dalam second half tu hang nampak Kane drop deep berjaya. Bila Kane berjaya drop deep dan berjaya flick ball dekat Kulusevski, dekat Son, memang danger akan main lah. True. So the only key kalau hang nak block Spurs adalah hang main defensif lah. So mereka tak tahu nak buat apa. Okay, so tu Spurs against Liverpool. So now aku nak cakap pasal Chelsea lah. Chelsea against Wolves, aku rasa lately shocking performance. Pernah kalah dengan Brentford, kalah dengan Everton. Sebab Everton dah lah relegation battle. Rasa lepas international break lepas international break. Lepas tu semalam leading 2-0, draw dengan Wolves. Kan, aku tak tahu nak cakap apa pasal tim Chelsea ni. Fan dekat Twitter pun ada start bunyi yang nak kena pecat Tuchel lah, apa semua. Biasalah, sebab fan Chelsea jenis macam daripada biasa dah dengan normality yang drop sikit nak pecat. Tapi aku rasa Chelsea not that bad lah. Mereka still berjaya menang trofi. Hang kena consider juga, aku rasa take over ni effect mentality mereka juga kan. So hang komen sikit lah on that game performance Chelsea. Aku pun terkejut lah. Daripada leading 2-0 seri balik 2-0. Aku rasa defensive wise mereka selalu lag masa hujung-hujung tu. Aku rasa player yang betul-betul perform lah untuk Chelsea. Aku rasa Lukaku kan, lepas dia kena sack pun dia pun macam kecewa gila kan. Dapat kena seri 2-0 tu. And Chelsea sebelum awal-awal game tu nampak macam aku rasa setiap daripada awal season sampai sekarang mereka attacking banyak, cuma chances mereka nak convert tu tak banyak. Masalah mereka tu lah kat front line mereka. Nasib baik Lukaku hari game lawan Wolves tu dia perform. Banyak agak chances dia sepatutnya skor 4 biji lah at least lah. Tapi dia ada fumble 2-3, tapi dia skor 2 biji lah. And Chelsea masalah sekarang depa seri, nasib baik tak kalah dengan Wolves tu tak. Sekarang ni depa beza 1 point je dengan Arsenal. And kredit lepas ni game-game depa senang. Antara masalah aku rasa bottom half lah macam tu. Kan aku tak ingat lawan apa, tapi tak silap aku yang paling tough tinggal adalah Wolves lah. And depa seri and sekarang ni game depa hanya tinggal. Tapi bila hang tengok depa punya performance lawan Watford, hang tengok Brentford sorry yang depa kalah apa semua tu, hang boleh tak boleh tahu Chelsea ni nak dapat result macam mana. So fan Chelsea mungkin akan takut-takut sikit sebab beza 1 point. Mereka akan kekal Champions League, aku rasa tak ada masalah. Cuma mereka nombor 3, nombor 4 tu lah masalahnya sekarang. And Chelsea kena gigit jari lah buat masalah ni. Sebab mereka ada final FA Cup nak fokus tu. Mereka tak boleh lah main macam ni nanti. Sebab final FA Cup ni lawan Liverpool. Aku tahu lawan Liverpool mereka memang selalu perform, memang akan fight dengan Liverpool. Tapi sampai bila nak main gigit jari sampai hujung season. Sebab Chelsea ni orang kata daripada awal season tu antara contender untuk nombor 1 kot. Nombor 1 sampai bulan 12 lepas tu drop macam tu kan. So apa terjadi aku tak pasti. Mungkin sebab Reece James injured, Chilwell injured apa semua. Mungkin injury punya pasal. Tapi depa quality player depa berlambak lagi kan. Hang nak tengok Chalobah apa semua betul boleh main. Tak silap aku rekod Chalobah dengan Chelsea sejak dia main Chelsea tak pernah kalah lagi. Tapi so dia Tuchel kena bagi dia more chances lah untuk main. Talking about injury kan, aku rasa macam mana Chelsea boleh drop dua gol dan end up pada draw dalam game tu. Aku rasa kombinasi kat midfield tu. Kan aku nampak kombinasi kat midfield tu Kovacic dengan Loftus-Cheek
Loftus-Cheek dia lebih kepada attacking midfielder kan. Dia lately Tuchel bagi dia multiple role lah. Kadang-kadang main right wing back, lepas tu kali ni main midfield. Kombinasi midfield tu nampak memang tak ada steal lah, ataupun orang kata apa, tak boleh nak menang bola. Aku nampak Jorginho dengan Kante injured. So kalau kita nak breakdown lah macam mana Chelsea boleh allow Wolves masuk balik pada game tu, aku rasa sebab mereka tak berjaya untuk win ball back in midfield lah. Especially pada minit 70 ke atas lah. Aku rasa pertukaran yang Wolves buat memang sangat efektif lah. Mereka bawa masuk Chiquinho, mereka bawa masuk Trincao dengan bawa masuk Huang Hichan kan. Ketiga-tiga player ni kan buat efek tau dekat dekat midfield dengan dekat front three Wolves. And end up Wolves pada minit 70 ke sampai 90 tu, cara mereka main attacking adalah 4 orang kat depan tu. Huang Hichan, Chiquinho, Trincao dan juga siapa striker depan? Striker Mexico depan? Aku lupa nama dia. Tapi Raul Jimenez. Raul Jimenez. Gol Trincao tak boleh buat apa, memang cantik. Lepas tu gol Chiquinho tu aku tak tahu. Dia macam almost last kick of the game. Macam mana Chelsea boleh concede macam tu. Benda ni tak berlaku at beginning of season, tapi very very disappointing lah untuk Chelsea. Disappointing result untuk Chelsea gila. Ada news lah pasal takeover. Ada update for takeover? Depa dah confirm dah dapat dah sign dah and Ted Bowley. Tapi depa tak silap aku, depa macam tak boleh nak bawa keluar. Depa ada anti Glazer rule. Anti Glazer rule kan, Glazer dia dulu ambil MU, lepas tu dia ambil dengan loan, lepas tu dia bawa keluar loan tu untuk masuk ke dalam Nasdaq apa semua tu, untuk masuk dalam saham tu, untuk lepas tu depa ambil duit daripada kelab lah. Tapi Abramovich dia sign Ted Bowley ni, dia macam tak boleh bawa keluar duit daripada kelab 10 tahun. 10 tahun. Dividen daripada kelab tak boleh ambil 10 tahun, and hang wajib kena invest 1.75 bilion dalam masa 10 tahun tu kan. Yang tu hang ready untuk invest, bukan saja tu jauh tu asing daripada duit yang dia kena bayar untuk beli Chelsea lah. And 1.75 bilion tu aku rasa banyak, tapi depa nak renovate 1.75 bilion tu aku rasa mereka totally akan digunakan untuk infrastructure lah. Sebab mereka nak renovate stadium kan. Dia renovate stadium pun 1 bilion lebih. So maybe tinggal 600,000 lebih. Tapi bila hang tengok 600,000 lebih tu, memang hang nampak 600 juta. Tapi memang hang rasa sikit. Tapi hang ingat Chelsea boleh sell baju balik, boleh jual merchandise balik, boleh ambil tiket balik, revenue, sales player, semua ada balik. So mereka akan gunakan duit tu untuk rotate duit lah kan. And aku rasa this is the best laluan lah untuk Chelsea kan. Ted Bowley ni apa semua, tak silap aku dia punya konsortium tu dalam top 6 owner paling kaya di dunia sekarang. So bawa Kroenke bawah dia satu tangga elak aku. So aku rasa kita kena tengok lah macam mana owner ni react dekat sama transfer window lah, paling penting. Sebab kita tahu Abramovich spend macam mana untuk Chelsea. Kita tengok Ted Bowley ni nak spend macam mana reaction dia dalam transfer window. Betul. Okay, so Arsenal versus Leeds. Game ni adalah sangat penting untuk Arsenal sebab Spurs dah drop point. And Arsenal kena menang. Kalau Arsenal tak menang nanti cemas lah masa nak lawan Spurs nanti. At least sekarang ni hang dah ada 4 point leading against Spurs. Kalau hang kalah dengan Spurs nanti pun tak apa. At least hang ada buffer tu. Dia kira Arsenal ada boleh kalah sekali lah. Sebelum boleh kalah sekali. Yang lain kena menang. Tapi performance wise aku tak expect Arsenal end up macam tu lah. Sebab hang dalam masa 10 minit hang boleh score 2 gol. Aku expect more, faham tak? Dengan kawan tu kena red card lagi. So apa komen hang? Aku rasa Arsenal lepas leading 2-0 tu dia pun main-main sangat. Hang tengok miss chances, gelak-gelak apa semua kan. Aku tak mau lah depa bawa attitude tu pi masuk ke North London Derby, sebab hang tahu Spurs ni different beast sikit daripada Leeds. Leeds ni memang kita tahu mereka akan bolos sana pun, tapi mereka go all out attacking. Under Jesse Marsch pun lebih kurang kan. Cuma mereka lebih in a system daripada under Bielsa kan. Bielsa kan macam comok-comok sikit dia punya player, daripada defend boleh tiba-tiba duduk kat striker kan. Under Jesse Marsch ni mereka lebih lebih systematic, ada sistem. And semalam dah leading 2-0, dah score 10 minit awal, dapat kad merah. Aku expect Arsenal nak kejar goal difference lah kan. Betul. Goal difference sebab Spurs dengan Arsenal goal difference buat 4 biji kan tu. Lebih Lebih kan. Jadi tapi apa yang Arsenal buat, depa bagi Leeds masuk balik game awal pula tu minit 60 lebih kan. Aku rasa
kecewa sebab hang start dengan cun and orang expect hang untuk score more, tapi hang bagi Leeds masuk dalam game sampailah nervy sampai minit 90 lebih lah yang Rodrigo tanduk ada tu. chance tu kan. Ada chance kan. Tapi Leeds semalam memang banyak, aku rasa orang kata apa, depa tak, sebab depa dalam relegation battle Leeds banyak player Leeds tak mental tak strong kan. Tengok Rafinha nak gaduh Luke Ayling tu kenal, aku tahu lah sebab dia selalu duduk kenal dengan Martinelli kat belah kiri tu, sebab Tomiyasu dengan Martinelli kat belah kiri tu aku rasa padu gila. Tomiyasu aku rasa 100% paling banyak masuk final third paling banyak kali. Kan, and dia bukan even midfielder, itu saya dia defender kan. Aku rasa dia the most consistent player yang kita ajar sejak Nacho Monreal lah. and Sakno aku rasa. Sakno area tu kira hang Mr. Reliable lah. Hang boleh pakai dia kat mana saja, and aku suka lah dia tu. And bila dia main kat Martinelli belah kiri tu, hang nampak beza bila dia main dengan Nuno Tavares dengan Martinelli belah kiri kan. Arsenal memang banyak gila chances create daripada belah kiri tu, and Luke Ayling sampai frust lah sampai dia buat tackle tu yang patut memang kad merah. Tapi kad kuning Leeds ni dia bukan saja masalah dekat game Arsenal ni tau. Depa dah sekarang dah 96 kad kuning. The most in history Premier League. Sebelum untuk satu season. Sebelum ni 95, sekarang ni pada 96. So tak disiplin lah. Tak disiplin tu memang Leeds season ni memang tak disiplin, tu masalah depa sekarang. Sebab depa adalah injury banyak, hantar Calvin Phillips, Luke Ayling pun baru keluar daripada injury. Tu 500 appearance dia untuk Leeds kan. Boh dekat 3 game tak boleh main. Habis tak boleh. Key player habis tu tak boleh main. So Leeds memang tak disiplin semalam. Cuma second half depa tenap sikit walaupun 10 player. Arsenal dia buat perangai kan. Dah kena nasib baik menang 2-1 kok. Good result untuk Arsenal. Masuk 0-0 lebih tak boleh main situ lah. 0 lebih aku expect Arteta untuk masuk dengan full force, dengan aku masuk Partey balik. Kata Partey recovery okey kan. Saka okey. Dan walaupun dia keluar ganti Pepe tu pun aku bukan nak kata apa, teruk gila main semalam kan. Memang teruk. Aku tak faham pasal apa Melia dah naik sampai kat atas, bola dapat kat dia nak pi oleh si James tu. Sepak je lah kat depan. Odegaard dekat sebelah tu. Odegaard dah through ball je lah. Through ball hang kejar. Aku tahu James laju, tapi daripada benda bodoh hang buat nak oleh dia, aku geram lah. Lepas tu lah kali tu lah, aku rasa Arteta masuk strong team lah lawan Spurs. Sebab dah rehat Ben White semua dah rehat. Aku harap balik kepada Tomiyasu kiri tu apa, Cedric kanan. Tak mahu Nuno Tavares duduk dengan Kulusevski kan. Betul. Sini lah Arsenal, ini adalah peluang mereka untuk masuk Champions League. Satu win kat North London. Kalau mereka masuk Champions League, menang dekat stadium baru Spurs nama apa? Tottenham Hotspur Stadium. Kan all or nothing season ni syok. Tu lah kan, menang kat Spurs kan. Sebab Arsenal ada history menang EPL dekat White Hart Lane kan. So kalau Arsenal berjaya sekali lagi masuk Champions League, which is kuasa Champions League ni pun is a trophy lah untuk boost Arsenal dengan Spurs. Good result lah. Yang kita boleh nampak Arteta pun dah prepare untuk tu. Dia letak Cedric back kanan, dia letak Tomiyasu back kiri, macam audition nampak sesuai ke tak. Tomiyasu tu okey. Aloh Cedric, aduh minggu lepas kita dah maki Nuno Tavares apa semua. Masa ni lah nak menang hati fan Arsenal ke, bagi Nuno Tavares jadi kambing hitam lah kan. Kali hang betul game tu malam, aku tak tahu. Tapi on all aku rasa kredit kat Naketa. Aku rasa lepas interview dia tu memang dia lepas kan dia buat interview dengan siapa podcast kan. Dia dah score, dia skor 4 gol. Aku rasa berapa appearance, 7 ke apa. Lacazette 26 appearance yang tu 4 gol juga. So aku bet Naketa boleh like even beat Lacazette untuk sebelum punya season ni. So Arsenal kalau minggu depan menang kita nyanyi lah. North London forever. Okay, so next game Man City. Okay, Man City against Newcastle. Aku rasa game yang sangat penting sebab mereka baru drop daripada Champions League final. And aku rasa moral memang very down lah. Sebab kalau last minute tau, memang betul-betul last kick of the game. Aku nak tengok macam mana Pep Guardiola react kan. After that game against Real Madrid pun dalam press conference dia cuba tak koyak Dia macam kalau dia koyak, player dia koyak. Betul. So macam dia koyak, dia kata kita still Premier League apa semua, lagi 5 game, lagi 4 game. Final 4 game kena menang apa semua. And memang nampak spirit tu transmit kat player dia. Depa still focus on Premier League sebab Newcastle bukan team yang senang untuk beat kan. Sebab lately depa baru naik. So performance Chelsea City, aku ni macam kata depa moral out apa semua. Rodri in fact after post game match interview kan, dia kata Rodri cakap lepas kalah dengan Real Madrid tu tiap hari dia bangun, dia duk fikir pasal benda tu. Even masa nak match day pun dia bangun tak boleh tidur, tak boleh kira game otak dia masih kat Real Madrid kan tak, dalam game Real Madrid. So
tapi dia kata kami ni semua macam world class professional player. Kami expect kalau dah kalah kan, masuk Premier League nak menang kan, masuk ini Premier League takkan mau bagi chance kan, sebab depa tahu Liverpool dah drop point, so depa nak ambil chance untuk further the gap lah. And aku rasa masuk tu depa memang marah rakyat tu lah, macam orang kata wounded beast lah kan. Depa kena teruk dengan Real Madrid, masuk ni Newcastle depa bantai teruk. Tapi Newcastle sepatutnya ada chances semasa 0-0 tu. Si apa tinggi tu, striker besar tinggi, Wood kan. Wood tu aku rasa orang masukkan beli untuk score header gugur header tu, tapi dia tak score. Sayang sekali lah. And City Newcastle sepatutnya boleh leading at least 1-0 dengan City. Mungkin result dia akan berlainan sikit bila dah 1-0, tapi bila City on the groove macam biasa, aku rasa compliment paling besar aku boleh bagi dekat City ni game depa boring game depa boring, tapi depa do the job gila. And aku mean boring tu as a compliment bukannya memang hang tengok depa main cara sama, dia akan recycle bola, tak ada chance recycle balik sampai depa nampak lubang depa tebuk. Semalam Cancelo tu free game gila belah kanan, sebab si Allan Maximin tu beberapa kali dia tak track back. And Cancelo aku rasa 2-3 kali dia dapat shoot, dia dapat cross, and sepatutnya City boleh benam banyak lagi lah. And bila depa dapat benam 5-0 ni, hang boleh tengok Pep sonok sebab 4-0 pun hang tengok Pep celebrate bukan sebab apa, sebab depa tahu lawan Premier League title chase dengan Liverpool ni, depa tahu akan go sampai on the line sampai ke hujung season, and maybe akan result dengan goal difference. Betul. Mungkin depa akan kantoi satu game and seri balik point, tapi sekarang disebabkan depa skor 5 goal difference depa sekarang 68 lah. 4 atau 5 4 biji. Liverpool 64 macam tu lah. So goal difference tu penting sampai hujung season ni, sebab kalau depa kalah satu game, depa dah satu sama point dengan Liverpool. And sampai sekarang ada 3 game kan. Lepas tu lah macam tu City aku rasa skor 5 biji tu good result untuk mereka, and good in terms of morally untuk mereka. And Liverpool sekarang dah maybe moral down. Sekarang ni City hanya fokus untuk Premier League. Betul. So aku rasa big advantage untuk City Yalah, tapi fixture City pun sampai penghujung season ada 3 yang susah aku rasa. Wolves, West Ham, pasal Aston Villa. Player dah Gerrard. Gerrard ex player Liverpool, so mungkin dia nak tolong Liverpool kat situ ke apa. Betul. Tapi still aku rasa City still ada edge lah kan, sebab dia dah ada 3 point extra daripada Liverpool, dia ada buffer untuk kalah satu game. Aku nak komen sikit ada orang cakap City season ni failure lah apa semua, sebab kau tak menang Champions League, failure kan. Guardiola dah cakap dalam pre-match conference sebelum game tu, dia kata masa dia nak sign dengan City ni, tak ada pun dia kata hang kena menang Champions League, hang kena menang Liga, tak ada pun dia kata. Dia kata macam sign lah, but City is your project. So macam dia tak ada pun rasa terpaksa untuk menang Champions League ke, tak ada. Aku still rasa kalau mereka menang Champions Premier League season ni, it's still a good season. Siapa pun je menang 4 Premier League title dalam 5 tahun. Very very good record tu. Mungkin sama yang kata bagiku, yang kata tu adalah tim yang tak menang. Yang tak menang kan? Sebab City buat rekod tu, dia bila hang sembang oleh Arsenal, bila hang sembang pasal MU, bila hang sembang pasal Liverpool dulu-dulu, depa semua doa depa ada banyak piala lah, pejadah apa semua kan. Tu history je. Bagi aku history tu masih penting. Tapi City ni tengah creating history kan. Creating history is better than hang sembang pasal history kan. So sekarang ni apa yang City buat, aku rasa never a failure. Under Pep never a failure. Aku rasa dia antara best manager kat dunia sekarang. And team dia adalah antara team yang paling padu sekarang. Kalah dengan Real Madrid sebab Real Madrid memang quality team. Ada manager yang quality. Aku tak kisah tu. Premier League ni depa at least satu season depa menang piala, and antara piala paling besar dalam England. So kenapa nak kata failure? Kenapa nak kata failure? Cakap pasal klub yang aku rasa ada failure season yang tengah face sekarang, Man United versus Brighton. Okay, aku tahu Brighton on red hot form kalahkan Arsenal, so kalahkan Spurs. Aku tak expect dia boleh kalahkan Man United 4-0. Aku rasa dia lebih kepada Man United teruk daripada Brighton punya brilliance dan apa semua kan. Man United aku rasa basically macam mana dia boleh kalah 4-0 dengan Brighton tu, player dia pun macam tak ada minat dah nak main nak settle season ni. Sebab hang nothing to play for dah. Hang dah tahu Europa League dah hang confirm kan, dah
Kan confirm masuk Europa League lah aku. Confirm. So Champions League baru Champions League tak boleh lah kan. Champions League depa boleh lagi, tapi sebabkan depa kalah dengan Brighton depa tak boleh dah. So macam hang nothing to play for. Hang pun tahu macam Arsenal dengan Spurs ni nombor 4 nombor 5 je. Kok mana pun hang paling best hang boleh dapat pun nombor 6 ya. Sebab tu kot lepas hang concede gol pertama tu is over lah for Man United. Komen sikit lah for Man United. Aku tu macam hang kata, aku rasa player dia macam memang tak main. Hang nampak gila unprofessional. Banyak gila orang. Aku tak faham lah yang rate McTominay kan. Dia passion ada. Aku tahu dia orang kata apa, Manchester through and through. Tapi aku rasa dia not good enough untuk Manchester United. United memang kena beli player-player baru. Sebab tu hang tengok dalam news sekarang, aku rasa United paling hot kat transfer. And Ten Hag kata nak Cumani, lepas tu nak player dia pun dia nak bawa Anthony apa semua kan. So aku rasa memang betul-betul rebuild. Aku tak rasa Ronaldo akan stay dekat Champions League ni. Kalau Ronaldo stay kat MU dia tak masuk Champions League buat kali pertama kan. 20 tahun berapa? 20 tahun. So aku rasa depa dengan duit Ronaldo, gaji Ronaldo yang potong apa semua tu, depa boleh buat fund lagi untuk beli player baru. Memang aku rasa Ten Hag betul-betul kena rebuild. Sebab bila hang tengok semalamnya performance untuk MU semalam, memang nampak macam player star tu dah yang depa belagak star sangat kan. Depa tak ada passion untuk main kat club. Lingard pun hang tengok yang adik dia post pasal adik dia agent dia kan. Adik dia agent. Aku tak tahu adik dia agent. Agent dia. Agent dia. Kira cakap macam Lingard ni legend ke apa tu, sampai kena ada testimonial match lah apa semua blog. Banyak lagi player yang tak dapat testimonial. Roy Keane pun tak dapat aku rasa. Dia belum ni. Dia pun belum lagi. Pasal hang nak dapat testimonial match. So aku rasa attitude yang tu yang dia kena potong. Ranić dengan Ten Hag. Aku rasa dua Ten Hag dengan Ranić, aku rasa kalau mereka combine memang formidable gila. Betul. Memang aku rasa takut daripada hang dengan Arteta dengan Edu, walaupun mereka macam tengah top perform lah sekarang kan. Tapi bila hang tengok Ranić dengan Ten Hag, hang nak rasa macam takut ke macam mana mereka punya partnership akan jadi. So MU sekarang ni aku rasa mereka kena fight untuk habis this season at the highest possible point rank dekat dalam Premier League. And sama ni betul-betul rebuild. And kita kalau depa tak masuk Europa, aku rasa sekali lagi aku rasa depa tak masuk Europa lah lagi bagus lah daripada depa masuk lah. Betul lah. Tadi on that note kan, aku rasa aku nak stress on that yang Man United kali ni lepas depa kalah against Brighton tu, ni adalah point yang lowest tally depa since tahun berapa tahun tau, 6 tahun ke 7 tahun sama Moyes tak silap aku. Yang tu 64 point. So kau sekarang at best boleh dapat 61 point kot. So sekarang ni boleh dikatakan rock bottom lah untuk Man United. Aku bukan nak kutuk Man United apa, tapi aku sebagai fan Arsenal aku pernah rasa situasi ni. Cuma Arsenal kalau kita nampak graf lah, Arsenal pernah rasa rock bottom tu mungkin season lepas, 2 season lepas. Betul Arteta dah turn around mungkin dalam graf tu naik sikit. Man United sekarang dalam chart tu kat bawah kan. So sekarang ni hang kena buat something lah untuk dapat curve kat situ balik kan. Betul. Tactically dalam game tu post game lah aku nampak Ranić kata kalau kita keep playing macam mana kita play macam first half tu, masuk ke second half tunggu masa je untuk Brighton score gol kedua, ketiga, keempat ke, kelima ke. Sebab even Brighton lepas score gol pertama pun Man United tak ada urgency pun nak come back. Itu pasal itu that's the problem. Brighton duk try keep trying even Welbeck former player pun keep trying. And then after second half masuk second half Ranić kata dia cuba untuk take approach high risk high reward lah. Tukar 4-4-2 sebab dia nak Man United score satu lah supaya try nak turn around the game lah. Tapi dia tahu yang tu big risky. So dia turn kepada 4-4-2 membuatkan midfield Man United ni jadi tak strong lah. Brighton pula fullback dah score main wide kan. So memang kat situ anda kalah 5 player against 2 midfield. Sorry to say memang habis lah kan. Okay, so on rebuild aku tahu ramai tak parti dengan Ranić sebab dia kata Ranić ni perosak Man United lah, lepas ambil dia sebagai interim Man United jadi teruk lah. Aku tak tahu nak kata dia interim coach lah apa semua, tapi aku rasa apa yang apa boleh rate Ranić, apa yang apa boleh respect dia after this on the rebuild part. Even sekarang pun lepas habis game interview kan, berapa game lah kat 2 game 3 game dia duk kata kita perlukan 3-4 transfer window, I dah submit nama dah dekat Ten Hag nama kat Ten Hag apa semua. So tu namanya dia buat job lah. So dia ni lebih kepada
future planning tau. Future planning, jangan nampak season ni je. Memang season ni is a failure untuk Man United, tapi bila hang hire running as a consultant, hang boleh nampak club for like 5 tahun ke depan ke 4 tahun ke depan. True. So itu lah. Okay, alright guys, setakat ni sajalah review untuk game week ke-35. So next week aku rasa minggu yang sangat hot sebab Arsenal versus Tottenham Hotspur. So kita nampak Arsenal boleh clinch dah top 4 minggu depan. Hari Jumaat ni kan, Arsenal lawan Spurs. Kami malam Jumaat pagi tak silap aku. Okay, setakat sajalah. Jangan lupa untuk subscribe channel Juga TV. Tolong kami untuk reach 35k subs. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Can't let you go.